Halo cikgu everybody, welcome back to my YouTube channel. Nama saya Zambunya Zawlaza. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe di channel saya. Yang mana belum subscribe saya lagi, saya mahu supaya tekan butang subscribe sekalian tekan butang loceng bawah ni supaya setiap kali video Abang masuk boleh tengok selalu dan boleh tengok sama-sama. Filem merupakan hiburan untuk masyarakat dan mampu memberi didikan sekiranya filem yang bergenre education. Tapi dalam filem ni juga ada jenis genre yang jahat, jenis tak masuk akal, jenis khianat dan jenis motivi orang untuk melakukan sesuatu keburukan. Ada juga yang menggunakan senjata tajam, filem-filem yang bahaya dan tidak sesuai untuk tontonan umum. Dia ada peringkat umur tertentu yang membolehkan siapa tengok filem-filem tersebut. Bagi setengah negara, sekiranya filem itu melanggar etika dan syarat etik filem negara tersebut, filem ini tidak akan boleh masuk dalam pasaran panggung di negara tertentu. Tidak terkecuali Malaysia yang merupakan negara berbilang bangsa dan juga menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi dan agama utama di negara kita. Di Malaysia, Perbadanan Filem Malaysia ni dia memperketatkan undang-undang supaya filem-filem yang berunsur ke negatif tidak leak masuk kepada masyarakat. Dia buat gini supaya cerita yang hendak dipamerkan dan juga ditonton di pawagam ataupun di TV ataupun di laman sesawai tidak menjadi ikutan, tidak menjadi turutan masyarakat kita supaya dia tidak memberikan kesan yang buruk kepada lapisan masyarakat yang ada di seluruh negara. Oleh itu, hari ni Abang nak share 5 filem yang diharamkan untuk tayang di pawagam dan juga masuk di TV-TV di negara Malaysia. Di tangga yang kelima kita ada filem Marvel iaitu Thor: Love and Thunder. Seperti yang sedia tahu, Thor ni merupakan filem jenis hero yang dicipta serta diadaptasi dari komik yang dihasilkan oleh Marvel. Filem Thor: Love and Thunder ni dinanti-nantikan oleh semua peminat-peminat Marvel ataupun peminat-peminat The Avengers. Tapi malangnya filem Thor: Love and Thunder ini diharamkan untuk ditayangkan di seluruh Malaysia, di pawagam ko, di TV ko, dia diharamkan. Pada ketika dia diharamkan tu, ramai peminat dia farah, ramai orang yang nak tunggu sequel daripada Thor Ragnarok ni, semua boleh kata farah belaka sebab filem Thor: Love and Thunder ni kerajaan kita haramkan. Filem ni dia sepatutnya patut ditayangkan pada tahun 2022 pada bulan Julai. Lepas tu dia ditangguhkan ke tarikh yang baru, tapi dia tak umur lagi masa ni. Tiba-tiba ada satu statement daripada Perbadanan Filem Malaysia menyatakan filem ini haram dan terus di-ban daripada ditayangkan di seluruh pawagam. Apa berlaku gitu dalam filem ni dia ada sejenis elemen bercinta sesama jantina dan dia filem jenis Tuhan. Sebab kita tahu dalam cerita ni jangan percaya filem ni adalah anak beranak Tuhan. Ni ikut faham komik tu lah. Dan negara Malaysia, negara kita ni tidak menerima jenis cinta yang dihasilkan sesama kaum. Kita tidak benarkan kerana kita ni negara yang mempraktikkan undang-undang Islam. Benda ni tidak bagus untuk ditonton oleh masyarakat. Jadi Perbadanan Filem Malaysia ambil langkah untuk ban dan haramkan terus cerita Thor: Love and Thunder ini. Di tangga yang keempat kita ada filem dari negara jiran kita iaitu Indonesia, cerita yang bertajuk The Raid 2. The Raid ni dia ada 2 episod. Episod yang pertama dia diluluskan, tapi untuk episod yang kedua Perbadanan Filem Malaysia ni haramkan dan ban filem ni daripada ditayangkan di seluruh negara. Apa boleh jadi haram gitu? The Raid 2 ni merupakan filem jenis aksi yang mana Perbadanan Filem Malaysia melihat aksi dia ni terlalu ganah, terlalu violent dan terlalu kejam untuk ditonton dalam lapisan masyarakat. Selain itu juga, filem The Raid 2 ni aksi adegan fighting dia ni terlalu brutal, terlalu over, terlalu ganah. Tapi untuk kita sebagai orang jatuh, kita boleh tengok cerita ni, kita suka. Tapi untuk lapisan umum masyarakat, dia tidak benarkan sebab dengan keadaan elon ni banyak berlaku dia jadi Perbadanan Filem Malaysia bimbang takut adegan dalam cerita ni menjadi turutan masyarakat di negara kita. Di tangga yang ketiga kita ada 50 Shades of Grey. Cerita ni merupakan adaptasi daripada novel yang ditunggu-tunggu oleh peminat penulis novel ini. Penulis novel cerita ini merupakan seorang penulis novel yang mendapat banyak anugerah kerana cerita yang dia hasilkan ini sejenis cerita yang memang jenis romantis dan juga best bagi orang-orang yang suka hidup dalam dunia fantasi. Kemudian bila cerita ni diadaptasi daripada novel menjadi sebuah movie, tiba-tiba cerita ni diharamkan untuk ditayang di seluruh
Malaysia. Sebab utama cerita ni diharamkan adalah genre filem ni adalah filem romantis, dan bila mana kita tahu cerita jenis romantis, jenis percintaan gini ada selalu adegan-adegan yang tidak masuk akalnya. Jadi sebab utama dia adalah filem ni ada unsur-unsur pornografi dan juga ada adegan kocak dalam cerita ni. Perbadanan filem Malaysia ambil langkah untuk terus haramkan cerita ni sebab kalau kata dia kat dia jadi gantung untuk kita tengok. Jadi dia ambil keputusan untuk ban dan haramkan cerita ni daripada masuk ke pawagam di negara kita. Di tanggal seterusnya, filem ini merupakan filem terbaik pernah saya tengok pasal saya minat ko hero dia. Cerita dia bertajuk The Wolf of Wall Street. Filem ini terbalik dengan isu 1MDB dan ianya sangat menarik untuk ditonton oleh orang-orang yang baru nak start bisnes. Cerita ini dilakukan oleh hero dan heroin hebat seperti Leonardo DiCaprio, hero cerita Titanic, dan juga Margot Robbie iaitu heroin dalam cerita Harley Quinn. Walaupun cerita ni memberikan inspirasi untuk orang yang nego baru nak start, tetapi duit untuk buat cerita ni dirembat dari rakyat Malaysia atas isu 1MDB tempoh hari. Tapi tu bukan punca utama dia diharamkan. Dia diharamkan kerana dalam filem ini ada adegan dewasa, ada adegan kocak, dadah, dan juga paling ketara adalah bahasa yang digunakan amat jijik, amat hina. Kalau kata kita tengok, memang kita takut anak-anak kita ko, boy-boy kita ko, budak-budak kecil turut dan guna bahasa yang sama. Di tanggal nombor 1, abang yang pun setuju filem ni diharamkan. Kita masyarakat memang setuju, memang tidak tentang langsung pasal benda ni, iaitu filem Noah. Cerita ini memaparkan kisah Nabi Nuh dan juga bahtera yang baginda Beno. Filem ini juga mendapat kritikan dan kecaman hebat dari negara Islam seluruh dunia. Mana orang tidak kecam cerita pasal Nabi kita, pasal agama kita, Rasul Nabi yang kita beriman. Tak boleh buat main-main. Jadi betul lah cerita ni KJM Malaysia haramkan untuk masuk ditonton di negara kita. Dalam cerita ni juga dia turut memaparkan, dia tunjuk muka Nabi ni. Bila dia tunjuk muka Nabi kita ni, walaupun belakang dia ni seperti satu penghinaan yang amat ketara. Kita tak boleh terima langsung orang yang bukan Islam lukis gambar Nabi yang kita sayang. Kalau ada cerita pasal sirah Nabi, dia akan buat cahaya naik kuda ni menggambarkan Nabi sedang naik kuda, yang Nabi tengah berperang itu dalam bentuk cahaya. Sebab untuk lukis potret dan gambar Nabi ni adalah satu benda yang memang haram, dosa kita buat, tak boleh buat gitu. Dan filem ini juga amat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lagipun dianya melanggar syarat Perbadanan Filem Malaysia dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebab berlakunya pelanggaran ini, keputusan saya kata tak payah cek maknanya dia ni Perbadanan Filem ni kata kita tak payah cek, kita pakai ban tu. Seperti satu penghinaan yang amat besar lah. Bonus abang nak tambah, abang tak pasti kesahihan dia setara mana, tapi dia juga patut diharamkan, iaitu cerita Crew Zero. Crew Zero ni patut diharamkan ni pandangan abang adalah disebabkan dianya adalah satu pergaduhan yang terkira dahsyat sangat yang berlaku di sekolah menengah, sebuah cerita daripada negara Jepun. Benda ni sepatutnya tidak berlaku. Ianya memberikan impak kepada budak-budak supaya buat benda yang sama di sekolah. Mana dia kocok lah. Benda tu tidak bagus. Ada satu orang hero ni Genji, dia cari cara untuk dia berkuasa, jadi megi di sekolah tu, dan ini adalah satu perkara yang tidak bagus untuk ditonton dan juga ditiru oleh budak-budak sekolah kita. Jadi abang rasa setakat ini saja untuk video hari ini. Terima kasih kerana tonton daripada awal sampai habis. Sekiranya ada idea untuk abang buat apa pula next video ni, boleh komen di bawah. Jangan lupa sekali lagi tekan butang subscribe sekali dengan tekan butang loceng bawah ni supaya setiap kali video abang masuk boleh tengok selalu dan boleh tengok sama-sama deh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.